Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedang penonton dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi ke segmen sembang-sembang dalam podcast Wakaf An-Nur untuk bagi siri yang kelima. Alhamdulillah, diam tak diam kita tengok dah berjalan lebih kurang 5 siri. Untuk kali ini, kita akan bawakan tajuk yang sedang hangat diperkatakan. Sama ada di luar ataupun di dalam, berkaitan tentang isu semayang jamak qasar. Dan ianya berkait rapat tentang rentetan yang baru-baru ini, bila dalam pewartaan Kerajaan Negeri Johor, yang diwartakan digazetkan pada 9 hari bulan 11, 2023, yang menyebutkan kadar terbaru dengan jarak 2 marhalah sejauh 81 kilometer. Ada yang menerima dengan gembira, ada yang menerima dengan tanda tanya, ada juga yang mencari jalan dengan kepelbagaian pandangan masing-masing. Jadi tajuk kita pada sembang-sembang pada kali ini, bagi siri yang kelima ini adalah solat jamak qasar, rukhsah atau susah. Dan untuk kali ini, kita bawakan panel kita yang akan sama-sama untuk kita sembangkan berkaitan tentang tajuk kita pada kali ini. Sahabat lama, guru saya, Al-Fadhil Ustaz Alien Aminin bin Muhammad Saleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Khabar sihat ya? Alhamdulillah sihat. Macam mana sekarang? Sihat, alhamdulillah. Sihat ya? Perkembangan terkini? Perkembangan terkini seperti mana biasalah Ustaz, masih dalam jadual mengajar dan sebagainya, alhamdulillah. Masjid Surau masih lah. Masjid Surau alhamdulillah masih. Ada dapat soalan-soalan ke berkaitan tentang tajuk yang kita nak bincangkan ni? Ada dapat soalan-soalan ke sebelum ni? Lepas dah diwartakan ni? Secara umum ada, kerana sejurus kami diberikan pendedahan tentang fatwa dan juga sebelum diwartakan itu melalui kita sebut pertemuan guru-guru bertauliah tu. Jadi bila dapat makluman tu, bila kita pun update di Facebook, jadi ada juga pihak yang bertanya lah tentang perkara tersebut, perubahan tu sejauh mana benar atau tidak, mana dia nak mengesahkan. Itulah, setakat ni memang betul lah ada persoalan tu. Tapi masih lagi berkisar pada orang awam, masih lagi menimbulkan ada macam-macam lagi persoalan. Persoalan yang biasa timbul dalam waktu terdekat ni pengesahan saja. Apakah betul sebab dalam situasi keadaan kita yang kerjaya yang pelbagai, dan sebahagian orang kadang-kadang dia bentuk kerjanya memang melibatkan tentang mesyuarat, pertemuan dan musafir lah, perdagangan, perniagaan. Jadi mereka yang kerap musafir ni, bila dengar jarak tu, mungkin ada orang yang sebelum ini jarak rumah dengan tempat kerja sebagai contoh, sebelum ni dia tak boleh bermusafir kerana mungkin jumlahnya hanya kurang daripada 85 kata. Tapi kali ni bila dah 81, kira dah jadi boleh pula. Itu jadi ada persoalan. So ada situasi yang asalnya tak boleh menjadi boleh, boleh dengan sebab pewartaan terbaru ni. Baik, sedang penonton dirahmati Allah. Jadi kita nak pergi kepada supaya perbincangan kita ni secara ilmiah dan sembang-sembang dalam santai-santai ni, supaya kita dapat sedikit kongsi-kongsi berkaitan tentang mengulang balik, refresh balik tentang solat jamak qasar ni. Mungkin Fadhil Ustaz boleh kita ulang balik berkaitan tentang definisi solat jamak qasar ni daripada zaman Rasulullah dulu, situasi zaman dulu dengan sekarang pastinya berbeza kan. Jangan dengan jarak dulu macam mana dengan keadaan sekarang macam mana. Mungkin secara ringkasnya berkaitan tentang keumuman definisi itu sendiri. Baik, secara umum jamak dan qasar ni satu anugerah pemberian hadiah daripada Allah sebagai satu bentuk keringanan bagi orang yang bermusafir. Kerana bila kita sebut jamak dan qasar, kita akan fokus kepada musafir lah, ataupun kita sebut safar, perjalanan. Berbeza sikit kalau kita sebut jamak. Kalau kita sebut jamak sahaja, dia lebih luas kerana ada 3 golongan secara umum yang dia boleh jamak. Satu, kerana sakit yang ada syarat-syaratnya. Yang kedua, kerana hujan yang ada syarat-syaratnya. Jamak pun boleh dilaksanakan hanya jamak takdim dan musafir. Tapi bila kita sebut jamak dan qasar, kita fokus musafir lah. Musafir. Dan kalau kita lihat dari sudut keringanan yang bagaimana yang diberikan, keringanannya dari sudut masa, dari sudut
waktu yang perlu kita ambil untuk kita berkomitmen berkenaan dengan solat. Sebagai contoh, dia bukan keringanan kerana susah. Sebab sebab kepada kita boleh jamak dan kasar tu bukan susah atau senang. Jadi ada orang mungkin dia musafir 50 km saja tapi susah. Ada orang mungkin dia bermusafir 200 km tapi dia pakai jet peribadi, mungkin senang bagi dia. Kerana dia tak perlu tunggu ataupun check in dan sebagainya kerana pakai jet peribadi. Tapi dia tidak lihat pada susah dan senang. Dia adalah keringanan dalam kita mengurus urusan solat kita. Jadi bila merujuk tentang perkataan jamak, menggabungkan solat, zuhur dan asar, sama ada dilakukan dalam waktu yang pertama, waktu zuhur disebut sebagai jamak takdim, atau jamak yang kita lakukan itu dilakukan pada waktu yang kedua, iaitu waktu asar, kita sebut sebagai jamak takhir lah, jamak takhir. Dan dalam jamak takdim dan jamak takhir tu bila kita sebut hanya jamak, maknanya menggabungkan solat, gabungan tu pada waktu yang sama. Tapi tetap pada solat yang berlainan. Ada sebahagian masyarakat sebelum ini saya pernah jumpa, dia ingat gabung solat maknanya zuhur dengan asar gabung satu kali solat. Ada juga macam tu. Ada juga yang terfikir begitu. Tak. Gabung tu pada urusan waktunya. Bukan solatnya. Bukan pada urusan solatnya. Begitu juga maghrib dengan isyak lah. Kalau kita jamak, maknanya kita lakukan pada solat waktu yang pertama, iaitu waktu maghrib. Kita sebut sebagai jamak takdim. Maghribnya 3 rakaat, isyaknya 4 rakaat. Kemudian kalau kita lakukan jamak takhir, iaitu pada waktu yang kedua, iaitu waktu isyak, maka kita akan lakukan maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat. Dalam waktu isyak, kita sebut dengan namanya jamak takhir. Manakala kalau kita gabung pula dengan perkataan qasar, qasar ni melibatkan pendek. Kerana dalam bahasa Arab tu, qasar kan maknanya pendek kan. Jadi kita pendekkanlah solat-solat yang asalnya 4 rakaat, solat fardu 5 waktu tu, zuhur, asar dan juga isyak, untuk menjadi 2 rakaat dan kemudian kita laksanakan secara jamak. Tapi ada juga segelintir masyarakat kita kan. Memang rukhsah tu memang diberikan oleh Allah. Tapi ada sebahagian yang kadang-kadang duk rasa dia macam tak mesra tau dengan jamak kasar. Walau kita suka juga kan dapat dengan sebab musafir tu keringanan tu. Dia macam melibatkan keyakinan pun ada. Jadi dia tetap nak sembahyang secara tamam, tapi tak dijamakkan. Macam mana kita nak kategorikan orang-orang macam ni? Adakah dia menolak hadiah anugerah dari Allah? Dan macam mana nak dihukumkan orang ini? Ataupun sembahyangnya kategori sah mungkin sah, tapi keringanan tu tak diambil. Baik. Tak digunakan. Sedangkan itu merupakan hadiah yang perlu kita manfaatkan. Baik, memang ada segelintir masyarakat tu yang dia melihat dari sudut sekarang tidak susah. Atau sekarang tidak susah mencari tempat solat. Atau sekarang tidak terlalu sukar untuk berhenti beberapa kali dalam solat. Jadi sebab tu saya fokuskan tadi, saya sebutkan jamak dan kasar itu bukan kerana susah atau senang. Tapi dia keringanan dalam urusan musafir, itu satu. Yang kedua, memang ada pandangan di luar daripada mazhab Imam Syafi'i, kalau musafirnya 3 marhalah ke atas, kalau dia tidak ambil juga rukhsah keringanan yang diberikan oleh Allah ini, mereka disifatkan sebagai sombong. Walaupun dalam mazhab kita tidak disebutkan begitu, tapi keringanan yang diberikan oleh Allah ini bagi orang yang mengetahui, dia dah tahu cara jamak dan kasar, maka afdal bagi dia adalah melaksanakan jamak dan kasar. Sekalipun kalau akhirnya dia buat keputusan untuk tidak jamak dan kasar, maka solatnya sah. Cuma itu bukan yang terbaik. Memang secara syarak setiap apa yang dilakukan semakin banyak perbuatan semakin afdal, tetapi ada pengecualian. Ma aktsaru fi'lan aktsaru fadlan. Apa yang lebih banyak perbuatan kebaikan, maka dia lebih banyak fadilat kelebihan. Secara umum amalan syarak begitu. Tapi ada beberapa pengecualian, iaitu yang lebih sikit yang lebih banyak kebaikan. Iaitu salah satunya jamak dan kasar. Kan lebih sikit kan? Zuhur daripada 4 jadi 2, tapi pendek itu kan yang lebih baik. Hanya bagi orang yang mengetahui bila keadaan yang boleh buat dan bagaimana untuk buat. Tapi bagi ada orang, mungkin dia musafir, dia fikir gini, saya tak berapa jelas jarak musafir saya ni lebih 2 marhalah atau tidak. Maknanya dia tak tahu bila keadaan yang dia boleh jamak dan kasar. Atau dia tak tahu, dia tahu
jaraknya 80 km lebih dan boleh. Cuma cara dia untuk buat dia tak tahu. Untuk bagi orang yang tak tahu, ya, selesai. Maka dia mesti buat solat secara sempurna macam biasa. Kerana ada sebab-sebab itu. Jadi, bagi kita yang sudah diberikan keringanan satu, mengetahui bila keadaan yang dibolehkan kita jamak dan kasar, kita mengetahui bagaimana pelaksanaan jamak dan kasar itu, dan kita tahu bahawa jamak dan kasar, walaupun secara zahir lebih sedikit bilangan jumlah rakaat atau perbuatan yang kita lakukan berbanding sempurna, tetapi dia masih dikategorikan lebih baik untuk pengecualian yang saya sebutkan dengan kaedah yang ada. Maka bagi orang yang memenuhi kita sebut kriteria tersebut, jamak dan kasar. Okey. Jadi ada, kalau kita tengok situasi, dia ada satu, kurang pasti dari segi jarak, kurang pasti dari segi pelaksanaan cara ibadah itu. So ada dua permasalahan di situ. Jadi kita kena tahulah masalah kita di mana. Betul. Kalau dua-dua pun tak dapat kenal pasti, itu lagi masalah besar dari segi itu pula. Okey. Kita nak pergi kepada yang berikutnya. Isu pemukiman. Isu pemukiman dan jarak untuk maksudnya bila benda tu boleh valid untuk memulakan jamak kasar. Sebelum nanti kita nak masuk isu yang paling hangat ni, diperkatakan ni berkaitan tentang jamak kasar pergi konsert. Tapi nanti dulu, simpan dulu sekejap lagi. Tapi kita cerita tentang pemukiman dulu. Seseorang dianggap sebagai boleh, kalau kita kata benda tu boleh bermula ataupun boleh valid starting untuk dia jamak kasar apabila dia keluar daripada pemukiman. Kalau dalam keadaan sekarang ni, dengan urus masa ni, macam mana kategori pemahaman yang kita nak fahamkan kepada orang awam? Cara dia boleh tahu dia keluar daripada mukim. Yang kedua, bila dia patah balik, had sampai mana yang boleh agaknya. Yang maksudnya tadilah dia boleh tahu jarak tu, tapi dia tahu, tapi had kalau dia balik tu, had sampai mana yang boleh last sekali untuk dia melaksanakan jamak kasar. Baik. Sebelum kita cerita perkataan mukim ni, kita kena tahu dua perkara. Siapa yang nak musafir, jamak dan kasar, kita kena tahu dua perkara. Yang pertama, status diri kita. Status diri kita, sepanjang kita hidup ni, status diri kita ni ada tiga. Yang pertama disebut dengan perkataan mustautin. Mustautin maknanya orang yang menetap di suatu tempat, dia mengisytihar diri dia untuk menetap di tempat itu, sekira-kira kalau dia pergi ke mana-mana pun dia akan kembali ke tempat itu semula. Tak kira rumah itu rumah sewa, rumah setinggan, atau rumah tumpang, ataupun kotai atau apa, kalau dia berniat untuk berpindah ke situ, menetap di situ, yang mana kalau dia bermusafir ke mana-mana pun dia akan kembali ke situ, maka dia disebut sebagai orang yang bermustautin. Itu name tag yang pertama. Baik. Name tag yang kedua, seandainya dia berniat untuk pergi ke suatu tempat yang jaraknya lebih daripada dua marhalah. Contohnya, kalau kita berada sekarang di Johor Bahru, dia berniat untuk pergi ke Melaka sebagai contoh. Ada satu mukim, nama dia Mukim Bukit Katil sebagai contoh. Dia pergi ke sana, di Melaka, maka dia keluar saja daripada mukim Johor Bahru, katalah kita lebih kecil dengan sempadan, kita sebut Mukim Tampoi sebagai contoh, maka dia dikira sebagai keluar saja mukim, status, name tag dia sudah bertukar menjadi seorang yang berstatus musafir. Kerana jarak yang nak ditempuh, destinasi yang menjadi tujuan akhir perjalanan terjauh dalam perjalanan itu melebihi dua marhalah. Maka dia keluar saja daripada Mukim Tampoi, dia dah pegang status kedua. Nama dia status musafir. Baik. Sekarang ni, bila dia bergerak sampai ke Bukit Katil, dia nak duduk di sana lebih kurang 1 minggu, 7 hari. Iaitu dia termasuk hari keluar dan hari masuk, dia 7 hari. Maka orang yang seperti itu berniat untuk menetap di suatu tempat, tetapi tidak berniat untuk menetap terus-menerus. Tidak berniat untuk berpindah. Dan dia akan keluar meninggalkan tempat itu. Mungkin 1 minggu, mungkin 2 bulan, mungkin 4 bulan, mungkin 3 bulan, mungkin 2 minggu, tak kira. Maka orang itu status dirinya adalah seorang mukim. Jadi mukim ni ada dua cerita. Satu, status diri seseorang. Yang kedua, persempadanan kawasan. Nanti persempadanan kawasan kita cerita kemudian. Sekarang kita nak cerita name tag dulu. Status diri. Jadi kalau ada orang dia terfikir gini, saya pergi ke KL, adakah saya ini orang yang boleh jamak dan kasar? Pertama sekali dia nak kena kenal adalah status diri awak apa. Maka kita tanyalah, status diri awak apa?
Tapi kalau dia tak pandai jawab, dia jawab lah, status saya bujang. Bujang bukan Status kita. lain. Kita bukan tanya status perkahwinan. Kita tanya status permusafiran, perjalanan. Jadi kalau dia ke KL 2 hari, maknanya status dia musafir. Kalau dia pergi ke KL untuk kursus selama 10 hari, sejurus dia masuk di kawasan persempadanan mukim ceras Kuala Lumpur sebagai contoh, maka sepanjang 10 hari status dia adalah seorang mukim apabila telah masuk ke kawasan mukim ceras. Jadi mukim tu perkataan yang sama tapi saya nak merujuk kepada dua perkara. Satu, status orang ini mukim. Yang kedua, kawasan tempat di mana kita sebut sebagai satu persempadanan komuniti atau populasi penduduk. Jadi kita sebut. Jadi kalau orang nak musafir, perkara yang dia kena ambil berat, dua perkara tersebut. Iaitu yang pertama status, yang kedua kawasan mukim. Kalau jelas dua perkara itu, baru kita sesuai untuk bincangkan. Kalau saya musafir keluar macam mana? Bila masa? Dekat depan, ada orang tanya, depan traffic light saya boleh semayang jamak dan kasar tak kat traffic light? Dekat surau taman saya boleh tak? Dia bukan soal traffic light, bukan soal surau, bukan soal apa. Tapi kalau kita punya rukhsah, keringanan bagi orang yang bermusafir adalah apabila statusnya bertukar daripada seorang mustautin menjadi seorang yang berstatus musafir. Bila kita punya status diri kita akan bertukar? Sekiranya perjalanan tersebut kita niatkan untuk pergi ke suatu tempat yang melebihi 2 marhalah dan fizikal diri kita sudah pun keluar daripada sempadan mukim, maka ketika itu barulah kita memegang status sebagai seorang musafir dan ketika itu barulah datang rukhsah, keringanan untuk kita melakukan jamak dan kasar. Kena kenal pasti name tag dululah. Name tag lah, senang cerita. Name tag lah. Kategori status dia itulah. Status diri. Sama ada mustautin ataupun musafir ataupun tengok berapa jumlah dan tempat yang dia pergi itu. Tapi kalau kita tengok kaitan dengan permusafiran ini ataupun kepada pemukiman ini, tujuan asal kita dibolehkan untuk melaksanakan jamak, kita dibolehkan untuk melaksanakan rukhsah qasar dalam sembahyang selagi mana bukan dengan tujuan maksiat. Keharusan tu ada. Tapi kalau tujuannya untuk maksiat, situ ada persoalan dan ada larangan-larangannya. Cuma yang baru-baru ni timbul pasal konsert dekat Kuala Lumpur. Ilmu tentang jamak ada. Ilmu tentang konsert yang tak ada. Jadi konsert pergi, Alhamdulillah dia kata, tapi tak sembahyang jamak kasar. Ada juga yang pergi kata mengingatkan, tak boleh jamak kasar lah, kita pergi konsert. Dia pergi konsert, okey, tapi ilmu tentang jamak kasar ada. Maksudnya, dia ada dua-dua kat situ. Maksudnya, dia kata tak boleh jamak kasar dengan sebab pergi konsert yang dia pergi itu. Ilmu tentang tak boleh tu dia tahu. Tapi dia tetap juga pergi konsert. So, ada tujuan. Tujuan asal jamak kasar ni, macam mana nak kita kategorikan sebelum kita kaitkan daripada rentetan daripada tujuan pergi bukan dengan tujuan maksiat. Baik, sebelum menjurus kepada persoalan tu, saya nak ambil satu cerita yang jadi iktibar tentang perkara tersebut. Di luar sikit tentang bab musafir ni, iaitu dulu ada seorang khalifah yang khalifah Islam, ketika mana dia menyambut delegasi masyarakat Islam menunaikan fardu haji ke Mekah. Jadi ketika dia menyambut delegasi dari Iraq, dari Yaman, dari Saudi, tempatan dari Jordan, dari Syam dan sebagainya, maka sekumpulan manusia, jemaah haji daripada Iraq, datang kepada khalifah untuk bertanya tentang satu persoalan berkaitan dengan hukum najis dan kekotoran. Maka soalannya ialah, dia tanya, apa hukum kain ihram saya sekiranya kain yang saya nak pakai untuk ihram atau untuk solat ni, dia terkena darah nyamuk. Apa hukum tertumpahnya darah nyamuk binatang ni ke kain sembahyang saya? Maka jawab khalifah ni ialah, dia kata, kamu datang daripada Iraq, kamu tak tanya pun ulama di Iraq tentang darah terkena pakaian, darah yang tertumpah kena pakaian, tapi kamu sibuk datang jauh-jauh ke sini, kamu lupa di Iraq sana tertumpahnya darah cucu Nabi SAW yang dibunuh dan dianiaya. Jadi kadang masyarakat tanya soalan yang kecil tapi ada persoalan besar yang dia belum selesaikan yang menjadi kewajipan dia selesaikan dahulu.
Tapi walau macam mana pun kita tidak perkecilkan soalan itu kerana bab najis juga penting untuk pengesahan ibadah kita. Sama juga seperti orang yang bertanya tentang jamak dan kasar tapi dengan tujuan dia nak pergi kepada tempat-tempat yang sekiranya tempat itu cukup syarat menjadi tempat yang termasuk dalam larangan-larangan syarak. Maka yang lebih utama ialah dia tidak bertanya tentang solat jamak dan kasar dulu. Lebih utama dia meninggal kerana kalau dia tak buat solat jamak dan kasar tapi dia masih kekal solat yang biasa itu lebih baik dan lebih utama dia meninggalkan perkara yang dilarang syarak sebenarnya. Tetapi tidak boleh kita ketepikan tentang persoalan orang yang bertanya kerana mungkin sahaja itu menjadi langkah pertama untuk dia tetap menjaga satu tali hubungan dia urusan dia dengan Allah sekalipun dalam beberapa perkara yang lain dia belum dapat mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita cerita kalau konsert lah yang dimaksudkan tu konsert yang bertentangan dengan syarak. Tapi konsert ni kan pelbagai. Tengok perkataannya, percampurannya, apa yang dihidangkannya. Dia adalah perkara yang sangat subjektif. Jadi sekiranya satu-satu konsert itu menepati syarak. Maknanya persembahan, alunan muzik atau lirik-lirik atau cara pengendalian majlis semuanya tidak bertentangan dengan syarak. Jadi maka jawapan dia harus saja bagi seseorang itu kalau musafir menuju ke tempat tersebut dia untuk melaksanakan solatnya secara jamak dan kasar kerana dia dalam kategori perkara yang diharuskan. Manakala kalau konsert yang dimaksudkan dengan perkataan yang sama tapi persembahannya bertentangan dengan syarak atau ada lirik-lirik yang bertentangan dengan garis panduan agama dan dia pergi dengan tujuan itu, dengan tujuan menengah itu, maka untuk dia tetap juga masih lagi diwajibkan solat, cuma gugur dari dia keringanan rukhsah yang diberikan kepada orang musafir itu untuk dia tidak diberikan. Tetapi tetap dengan kewajipan yang samalah untuk melaksanakan dan menyempurnakan solat 5 waktu tersebut. Tapi kita fokus kepada tujuan musafir. Dia berbeza dengan keadaan orang yang bermusafir. Kerana keadaan orang yang bermusafir mungkin dia sendiri orang yang tidak menutup aurat. Saya ada pengalaman peribadi yang mana zaman muda-muda kita dulu bermusafir dengan kawan-kawan naik van, dia pergi berkelah di tepi pantai, barbecue malam dan sebagainya. Ketika keletihan malam dan kemudian bangun subuh agak terlambat, dah pukul 6.30 di tepi pantai. Maka saya berlari-lari pergi cari surau berdekatan untuk solat subuh. Ketika saya sampai di surau tersebut nak cari paip wuduk di mana, tiba-tiba kedengaran suara beberapa macam suara orang perempuan lah juga mencari-cari paip wuduk di mana. Sekali bila saya pusing dari belakang surau, tiba-tiba mereka tersempak dengan saya, tiga-tiga terkejut. Rupanya dia tanya saya di mana tempat wuduk. Saya pun tengah mencari. Tapi dalam keadaan tiga-tiganya memegang telekung, dalam keadaan tiga-tiganya tak memakai tudung. Tapi ketakutan kerana subuh dah lambat. Jadi maknanya tentang dia berkeadaan apa tu urusan lain. Tapi selama mana musafir dia tu, dia mungkin musafir kita tak kenal, tak tahu. Dan mungkin musafir dia tujuan dia baik, dia nak ukhuwah sesama kawan atau apa. Maka dia masih lagi boleh jamak. Walaupun ketika itu urusannya solat subuh yang tidak ada jamak dan tidak ada kasar. Tapi sekiranya begitu, dia masih ada keringanan rukhsah untuk dia melaksanakan jamak dan kasar macam tadi. Kalau maksudnya kita berbalik kepada tujuan asal, tujuan perjalanan, tujuan dan kemudian situasi-situasi yang perlu ditengok daripada pelbagai sudut sebenarnya, tak ditengok daripada satu sudut. Kalau kita tengok daripada sini ada dua pecahan. Satu situasi contoh dekat pejabat. Tadi kita dah cerita tentang name tag, kita dah cerita tentang apa yang dibolehkan dengan tak dibolehkan. Sekarang kita tengok ada dua realiti. Satu berkaitan tentang situasi dekat pejabat. Dia ulang alik daripada tempat dia, contoh dekat Putu Pahat, kerja dekat JB. So kadang dia pernah tanya soalan, status dia selaku musafir tu ada tamat tak? Maksudnya selagi mana dia khidmat, dia tetap masih boleh jamak. Pergi balik. Dengan syarat tadi dia tahulah di Mustautin di mana. So soalannya adalah ditanya sampai bila had yang dibolehkan untuk masih valid lah. Adakah selama mana dia masih lagi bekerja ataupun dalam beberapa tempoh. Itu satu. Yang kedua berkaitan tentang tujuan yang tadi. Kalau contoh dia pergi satu konsert dan konsert tu dia tahulah konsert yang melanggar hukum syarak sebagai contoh.
dan kemudian dia pun tak buatlah, maksudnya tidak gugurlah dia punya untuk rukhsah untuk keringanan jamak qasar. Tapi selepas daripada konsert tu dia tak terus balik. Dia pergi contoh ziarah ibu ayah dia agaknya. So adakah soalan-soalan seperti itu ditanyakan, adakah dengan tujuan yang ada tujuan kedua dan ketiga? Adakah pada masa itu sudah pun boleh ataupun keguguran tak boleh sembahyang jamak qasar akan terpakai selama mana dia musafir? Baik. Tentang yang pertama tentang orang bekerja Orang yang bekerja situasi dia. Situasi diri dia adalah orang yang kerap musafir. Terutama driver. Driver bas, driver lori, terutama driver. Ini contoh saja, tak mesti driver. Ataupun orang yang memang rumah dia dengan jarak tempat kerja adalah melebihi 2 marhalah secara harian berulang-alik. Maka orang yang seperti ini, adakah dia dapat rukhsah untuk sepanjang setiap hari dia pergi bekerja? Jawapannya ialah kita kembali kepada status diri dia. Contoh, kalau kami sekarang berada di Johor Bahru, ada satu orang, katalah warga kerja yang sekarang bekerja di sini, di tempat ini. Dia rumahnya adalah di Batu Pahat. Batu Pahat jaraknya lebih 2 marhalah dari sini. Maka bagi dia adalah orang yang mustautin di Batu Pahat. Katalah contoh Parit apa? Parit Raja. Parit Raja berapa kilometer? Yang pasti lebihlah 2 marhalah. Lebih ya? Kalau saya pun tak check Parit Raja. Katalah lebih 2 marhalah. Parit Raja ni dia adalah orang yang mustautin Parit Raja. Selama mana dia bergerak, bermusafir, berperjalanan dari Parit Raja menuju ke mana-mana tempat yang mana jaraknya kurang daripada 2 marhalah, sekalipun dah keluar daripada Batu Pahat, maka status dia masih status seorang mustautin. Kerana dia tak bertukar status. Tapi berbeza pula kalau dia ke Johor Bahru, walaupun tujuan dia bekerja atau bersilaturahim atau apa saja, yang mana tujuannya adalah tujuan yang diakui oleh syarak, bukan perkara yang dilarang, maka dia tu akan bertukar status mustautinnya sejurus dia keluar daripada mukim Parit Raja. Maka dia adalah status musafir. Ketika dia bekerja di siang hari, status dia adalah seorang musafir. Dan kemudian nanti dalam perjalanan balik petang hari pun juga dia adalah seorang yang berstatus musafir. Sampailah dia kembali ke sempadan mukim Parit Raja sebagai contoh. Maka dia akan pakai status atau name tag lah, kita bagi nama saja itu, sebagai seorang yang mustautin. Jadi selama mana dia masih dalam keadaan yang berstatus musafir tu, maka dia adalah orang yang diberikan kelonggaran dan rukhsah, keringanan untuk melaksanakan jamak dan qasar. Maksudnya tak ada had hari selagi mana dia khidmat ulang-alik masih berterusan macam tu lah. Berterusan. Maknanya termasuk pilot, termasuk orang yang hantar barang dan sebagainya. Ataupun. Jadi itu rezekilah Allah bagi kepada dia. Mudah-mudahan berita gembira kepada staf yang agaknya yang ada kat sini banyak musafir hari-hari kan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau satu orang itu mencampur adukkan beberapa tujuan, tujuan yang baik dengan tujuan yang tidak baik lah, kita sebut perkara yang syarak. Apakah dia masih lagi diberi kelonggaran untuk rukhsah dan keringanan musafir? Secara khusus, wallahu alam, saya tidak dapat memberikan satu jawapan yang tepat dan pasti kerana ada percampuran tujuan. Walaupun kalau percampuran tujuan yang baik kerana nak dapat keringanan, boleh. Contoh. Saya duduk di Senai, tinggal di Senai. Dulu perjalanan biasa yang dilalui oleh orang biasa untuk menuju ke Desaru memungkinkan saya dapat jamak dan qasar. Tapi setelah ada highway, dan highway itu dilalui oleh orang biasa tanpa kita gunakan jalan banjaran ataupun gunung atau apa, jalan biasa highway yang dilalui orang, kalau saya tu diadakan kursus di Desaru tu, kira-kira saya tak berapa gembira sebab saya seorang tak boleh jamak dan qasar. Baik. Apakah boleh saya sengaja melalui jalan yang lain? Ni ada tujuan yang lain. Melalui jalan yang lain, yang mana kalau saya lalu jalan lain, dia jadi boleh 90 km pula. Kalau saya lalu jalan highway, 76 km sebagai contoh. Kalau saya lalu jalan yang lain, mungkin jadi 95 km, jalan yang lebih jauh. Kalau saya bertujuan semata-mata untuk dapat keringanan rukhsah jamak dan qasar, jawapan dia tak boleh. Saya kena sembahyang biasa walaupun saya lalu jalan yang jauh itu.
Tapi kalau saya tambah tujuan yang lain, iaitu tujuannya baik juga. Iaitu saya nak pergi belok sedikit ke Plentong sebagai contoh, untuk tujuan untuk beli barang dan kuih kegemaran saya yang hanya dijual di situ. Atau kerana saya nak mengelakkan kos kena bayar tol, jadi saya lalu jalan biasa. Ada tujuan lain. Walaupun tujuan itu adalah tujuan yang pelbagai, tetapi masih dalam kategori tujuan yang dibolehkan oleh syarak. Ada tujuan selain daripada semata-mata dapat jamak dan kasar, maka untuk saya lalu jalan lain yang lebih jauh dengan ada tujuan lain selain untuk mendapatkan rukhsah, maka ketika itu bagi saya boleh jamak dan kasar ketika saya dalam perjalanan menuju ke Desaru, dan sepanjang di Saru sekiranya saya berada di sana 3 hari dan ke bawah, 2 hari dan 1 hari ke bawah. Tapi kalau semata-mata saya bertujuan untuk dapat jamak dan kasar saja melalui jalan yang lebih jauh tanpa ada tujuan yang lain, jawapannya saya tidak boleh mendapatkan rukhsah jamak dan kasar. Ini contoh kalau beberapa tujuan dalam musafir yang sama. Tapi adapun tadi persoalan yang diberikan itu tujuannya bercampur aduk antara tujuan yang tidak baik, kita sebutlah kalau konsep itu tidak baiklah, dan tujuan-tujuan yang lain. Yang ini saya cadangkan walaupun saya tidak dapat beri jawapan yang tepat tentang boleh atau tidak kerana belum dapat apa-apa nas daripada sebarang tempat sumber yang boleh kita pandu. Tapi saya cadangkan orang yang seperti itu adalah lebih baik dia solat seperti mana biasa saja. Selesai masalah dia lah. Maksudnya sekurang-kurangnya solat dapat ditunaikan. Ya. Situasi macam tadi tu maksudnya adakah dianggap sebagai mencari helah? Itulah. Kan, mencari helah. Adakah sama situasi macam, ada juga soalan yang pernah ditanyakan kepada kita. Dia pergi, kita memahami secara asasnya pada satu jarak perjalanan yang sehala kan. Untuk benda tu sampai kepada nak dikira sebagai 2 marhalah. Tapi masih lagi ada persoalan duk campur. Mula daripada Johor Bahru pergi Pontian, kemudian pergi Separenggam. Baik. Kemudian dicampur. Dia kata lepas 2 marhalah. So pencampuran itu. So sedangkan kita tahu daripada sehala sepatutnya macam mana kita nak harmonikan kefahaman orang terhadap ini. Okey, baik. Ya, itu menarik juga sebab ada orang gini. Dia pergi dari Johor Bahru, dia pergi Kota Tinggi. Lepas Kota Tinggi, dia pergi rumah anak dia yang pertama, anak dia ajak pergi rumah anak kedua kat Mersing pula. Tanpa dia rancang. Jadi Kota Tinggi ke Mersing mungkin belum cukup 2 marhalah. Mungkin. Nanti kita semak dulu. Tapi katalah contoh begitu, kurang 2 marhalah. Lepas pergi ke Mersing, ajak pula pergi rumah anak ketiga kat Kuantan. Jadi macam mana situasi orang yang seumpama ini? Ataupun bukan mesti Kota Tinggi, Mersing, bukan kerana jarak itu, saya hanya sebut sebagai contoh saja. Baik. Untuk seseorang itu mengukur, ini bagi orang, sekarang ramai orang yang travel selepas pandemik ni, ramai yang travel pergi ke Turki, pergi ke apa. Jadi persoalan jamak dan kasar ni penting bagi kita memudahkan menyusun itinerary kita, perjalanan kita, dan kita rundingkan dengan pihak travel. Pada masa yang sama memudahkan kita supaya kita dapat jamak dan kasar tu di sepanjang permusafiran kita. Memudahkan kita lah dalam beberapa hal dan keadaan. Baik. Gini, semuanya bergantung kepada niat. Saya duduk di Johor Bahru sebagai contoh, saya pergi ke KL. Atau saya daripada Johor Bahru, saya nak menuju ke Kulai. 2 situasi yang berbeza. Kalau saya, hari ini saya bertujuan pergi ke Kulai, adakah saya boleh jamak dan kasar di Kulai? Jawapan dia tidak boleh. Kenapa? Kerana niat saya ketika di Johor Bahru adalah nak pergi ke Kulai. Jarak dia mungkin 25 km, 30 km. Tapi berbeza kan kalau saya niat perjalanan nak pergi ke Kuala Lumpur. Tetapi saya berhenti sekejap di Kulai. Ketika itu saya boleh jamak dan kasar. Kenapa? Kerana niat. Niat saya ketika di Johor Bahru tadi bukan niat destinasi terjauh untuk perjalanan yang diniatkan itu bukan Kulai. Tapi adalah Kuala Lumpur. Maka ketika itu adalah saya boleh mula jamak dan kasar berstatus musafir sejurus saya meninggalkan mukim di tempat di mana saya mustautin. Maknanya kalau Kulai dah keluar dah pasti keluar lah, dah sangat jauh, dah 30-25 km, maka untuk saya di Kulai dah jadi boleh. Boleh atau tidak boleh di Kulai bergantung kepada niat musafir tu ke mana ketika mula kita memulakan perjalanan. Jadi kalau ada orang dia menuju ke Pontian, dia nak jamak kasar pula di Batu Pahat, singgah pula di Muar, bergantung kepada ketika dia di Johor Bahru itu, situasi dia niat sebenarnya mula-mula dia nak ke mana.
Kalau dia memang niat nak menuju ke Muar, dia singgah di Pontian, dia boleh jamak dan kasar. Dia singgah di Batu Pahat, dia boleh jamak dan kasar. Kerana ketika dia bergerak dari Pontian ke Batu Pahat dan Muar, perjalanan ke Batu Pahat dan Muar bukan niat yang dirancang dengan niat yang baru perjalanan tersebut. Memang perjalanan tadi bertujuan untuk sampai ke Muar tadi. Cuma singgah di Pontian, singgah di Batu Pahat. Walaupun bermalam. Mungkin bermalam di Pontian, mungkin bermalam. Hari yang lain semata-mata dari Johor Bahru ke Pontian sudah tentu tidak boleh jamak dan kasar. Ini saya sebut ni bukan kerana JDT, kerana apa, bukan. Hanya kerana memberi contoh tempat yang dekat dengan kita untuk kita mudah dapat gambaran. Tapi kalau ada orang tu dia pergi ke Pontian dulu. Tak ada fikir nak pergi Batu Pahat ke Muar. Kemudian sampai Pontian, barulah ada kawan ajak ke bagi Batu Pahat. Maknanya dia kena kira jarak Pontian ke Batu Pahat. Kerana niatnya nak ke Batu Pahat, hanya tercetus, hanya dia merancang untuk melakukan perjalanan itu ketika berada di Pontian itu sendiri. Jadi dia tengoklah perjalanan ke perjalanan. Benda tu paling penting sebenarnya sebab nak kena tahu pada asal niat gitu kan. Niat. Tujuannya, jaraknya, destinasinya ke mana. Baik, ada soalan dekat sini. Ada orang dia tetap solat jamak walaupun lebih 3 hari musafir. Ini soalan ni ada berkaitan tentang Ustaz sebut tadi lah. 3 name tag tadi tu lah. Name tag, Kalau status. Status tu kalau dia faham sebenarnya dia boleh dapat jawapan kat situ. Baik. Tapi name tag ni berdasarkan orang yang berbeza, destinasi yang berbeza, jarak hari yang berbeza, Betul. dan situasi tak sama. So, bila berdepan dengan situasi realiti semasa, kadang-kadang jam juga. Macam sebelum kita jawab soalan ni, sebelum Ustaz jawab soalan ni, macam dulu kita pergi umrah lagi lah, macam ada sedikit nak memahamkan perbezaan waktu. Betul. Sehingga dekat Abu Dhabi, sembahyang kita pesan pada jamaah. Sebab kita terbang daripada KL sampai ke Abu Dhabi. So kita tengok waktu, kita buat jamak takhir. Kita pun cakap pada jamaah. Pada satu keluarga, kita buat jamak takhir di sini. Jadi lepas kita berjalan, dia pun bagi kepada keluarga dia. Ingat ni semua, Ustaz dah pesan. Kat sini kita buat jamak terakhir. Jadi jamak takhir jadi jamak terakhir. Jadi sebenarnya bila kita tanya balik, rupa-rupanya keluarga ni bukanlah jenis yang mempraktikkan jamak dan kasar pada masa permusafiran. So sebenarnya masih ada lagi. So soalan kita ni ada orang tetap solat jamak walaupun lebih 3 hari musafir. Dia tetap jamak. Itu berbalik kepada macam tadilah, jawapannya berapa hari. Mungkin Maksud ada dia tetap jamak tu macam mana? Maksudnya dia dah tahu lebih daripada 3 hari permusafiran. Tapi dia tetap jamak juga. So macam mana? 3 hari menetap atau 3 hari berjalan? Kalau ikutkan soalan di sini, JB, KL. So maksudnya ada lebih daripada 3 hari dan 3 destinasi yang lebih daripada 1 destinasi. Lebih 1 destinasi, baik. So adakah boleh Dan dia setiap destinasi berapa hari dia berada? Atau singgah-singgah? singgah-singgah? Singgah-singgah, bukan menetap. Tak. Okey, baik. Okey, contoh. Daripada Johor Bahru, contohnya macam mana? Johor Bahru ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kemudian Niat asal nak pergi Kuala Lumpur. Kemudian nanti dia pergi ke Kelantan pula. Stay dekat Kelantan, Kota Baru, katalah 3 hari. Okey. Okey, lepas tu nanti daripada Kelantan tak balik-balik. tak boleh. Ke pindah Kelantan ke balik So Johor nanti Bahru? patah balik semula. Baik. Kita bagi gambaran. Nanti kalau tengok persoalan yang timbul. Okey, sekarang satu orang bermusafir dari Johor Bahru pergi ke Kuala Lumpur. Okey. Name tag dulu. Okey. Status dulu. Ketika dia berada di Tampoi, Johor Bahru, contoh kalau duduk Tampoi, maka status dia adalah seorang yang bermustautin di Tampoi. Okey. Oleh kerana sudah niat nak pergi ke KL, perjalanannya itu, maka sejurus dia keluar daripada Mukim Tampoi ataupun nak lebih berhati-hati, katalah ihtiyat Mukim Skudai lebih besar sikit ke apa ke, maka lepas daripada masuk tol tu, dia adalah berstatus seorang musafir. Maka dia singgah di hentian sebelah Kulai atau di Simpang Renggam atau di Macap, dia dah boleh mulakan jamak dan kasar kerana status musafir. Oleh kerana dia pergi ke Kuala Lumpur, katalah dia pergi ke satu tempat mukimnya yang seperti yang saya sebut di awal, katalah Ceras sebagai contoh. Ceras pun sebenarnya besar, tapi tak apalah, kita sebut Ceras saja. Jadi bila dia sampai di Ceras, masuk saja mukim
Ini mukim kawasan, bukan status. Mukim ceras, apakah status dia? Untuk dia mengetahui status dia, dia jangan semak Jabatan Pendaftaran Negara ke apa ke. Untuk mengetahui status dia, dia kembali kepada niat dia nak berada di tempat itu berapa hari sebenarnya. Sekiranya 3 hari, atau 2 hari, atau 1 hari, atau kurang daripada itu, maka dia masih lagi tidak menanggalkan status musafir yang ada pada diri. Maka sepanjang dia berada di Kuala Lumpur itu, dia adalah berstatus musafir. Bolehlah, jamak kasarnya boleh. Boleh jamak dan kasar. Tiba-tiba dekat KL sampai jumpa dengan kawan, ada kematian kawan yang terdekat juga di Kota Baru, Kelantan. Ada kematian sebagai contoh. Maka dia ubah plan dia daripada nak balik ke Johor Bahru, dia ada musafir yang selanjutnya menuju ke Kota Baru. Sukacita pula dimaklumkan bahawa dari Kuala Lumpur ke Kota Baru melebihi 2 marhalah. Maka dia terus bermusafir, mengekalkan status musafirnya tu keluar daripada ceras, sampailah dia sampai ke sempadan yang kita sebut sebagai Kota Baru lah, ataupun ada mukim yang lebih kecil di sana. Mungkin namanya apa, Nilampuri ke, Kedai Lalat ke apa ke, saya pun tak berapa pasti di sana. Tapi bila sampai di sana, berapa lama untuk dia berada di sana? Sekiranya 3 hari, atau 2 hari, atau 1 hari, atau kurang daripada itu, maka dia masih lagi memegang status sebagai seorang musafir. Maka sepanjang dia 3 hari atau 2 hari atau 1 hari atau kurang, maka dia masih boleh jamak dan kasar sepanjang berada di Kota Baru atau di sekitarnya. Dan kemudian bila dia kembali, begitulah dia kembali mengekalkan status musafir sampai dia kembali di tempat di mana dia menetap di situ, mengisytiharkan diri untuk meneruskan kehidupan di situ, yang mana dia akan kembali ke tempat itu ketika mana dia berpergian ke mana-mana, iaitu namanya tampoi yang kita sebutkan tadi. Jadi selagi mana dia tak masuk mukim tampoi tadi tu, maka status dia masih adalah seorang musafir. Jadi bila dekat Macap, dia masih boleh singgah jamak dan kasar. Sampai dekat hentian sebelah Kulai, dia masih boleh jamak dan kasar. Sampai kepada hentian sebelah RNR, katalah Skudai yang baru ni, dia masih boleh jamak dan kasar selagi mana dia belum masuk mukim kawasan tampoi yang menjadi tempat dia tinggal dan menetap. Adakah dikira macam menyambung satu set untuk permusafiran JB KL, kemudian KL ke Kelantan? Adakah dia continue ataupun ada set yang berbeza? Berbeza. JB KL satu set musafir, KL Kelantan ada satu set musafir. Untuk situasi tadi berbeza. Untuk situasi orang yang memang nak pergi ke Kelantan tapi singgah di Kuala Lumpur, kerana dari Johor Bahru sudah niat Kelantan, dia kira satu set. Lepas tu bagi orang yang nak musafir ke Turki, itu sebagai contoh saja Turki atau Rusia atau Korea, biar perjalanan kita tu ada satu bandar, mukim kawasan yang kita targetkan di Korea itu, di Turki itu menjadi mukim yang terakhir dan terjauh. Sekiranya satu orang singgah di Istanbul 3 hari, kemudian musafir pula ke Bursa 2 hari, kemudian musafir sampai ke bandar mana yang paling jauh. Yang paling jauh pun dia stay 2 hari. Maka orang yang seperti itu, jika cukup syarat-syaratnya, maka sepanjang 10 hari dia bermusafir ke Turki, ke 10 harinya memungkinkan dia untuk mendapatkan rukhsah, jamak dan kasar. Jadi sebenarnya permasalahan ini teramat banyak kalau kita kaitkan dengan situasi dan destinasi yang berbeza sebenarnya, mengikut itinerary masing-masing. Tapi kita sebenarnya dah nak sampai ke penghujung, dan tajuk ni sebenarnya sangat banyak untuk dibahaskan. Cumanya sebelum kita pergi pada penghujung, kita ambil situasi realiti semasa kita pada hari ini. Contohnya dalam situasi kerja. Dia pergi, contoh ada mesyuarat di Kuala Lumpur, JB ke KL. So jangkaan dalam 2 hari. Tapi tak selesai. Kena naik ke Pening 2 hari lagi. Tapi semua dalam destinasi-destinasi ni kita ibaratkan macam kurang daripada 3 hari. Tapi kena berpindah-pindah. Dalam, kalau kita kata nak guna pakai dalam mazhab Syafi'i, berapa had maksimum hari yang boleh dia tahu kalau dalam keadaan tak menentunya situasi dia outstation? Berapa hari maksimum sampai dia kena kembali kepada semayang yang sempurna? Baik. Kalau satu orang itu memang musafir, dia adalah orang yang musafir yang ada tujuan tertentu, tempat tertentu, untuk hari batas maksimum tu tidak ada. Kalau sudah ada tujuan tertentu. Contoh, saya bertujuan untuk sampai ke Mekah naik motosikal. Tak tahu 2 bulan. Jadi mungkin singgah. Jadi sepanjang 2 bulan tu, kerana sudah ada tujuan akhir terjauh iaitu Mekah. Naik motor,
maka walaupun perjalanan 2 bulan, 2 bulan itu sepanjang 2 bulan saya boleh jamak dan kasar. Kedua, kalau saya ambil inisiatif sebagai backpackers yang ke mana angin bertiup, di situlah aku berada. Tak ada tujuan ke mana, aku hanya berkelana. Jawapannya terus tak ada jamak dan kasar. Kerana memang jalan tak ada tujuan. Tak ada tujuan. Tak ada ke mana kaki melangkah, di mana tulangku sanggup berjalan, aku terus. Itu tak ada cerita, tak ada jamak dan kasar. Dengar ayatnya macam sedap tapi rupanya tak ada tujuan. Rupanya hilang rusah. Hilang rusah. Susah jadinya. Okey, baik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang dia sudah berada di satu tempat, kemudian dia dah ada dapat keringanan jamak dan kasar rukhsah tadi, tetapi ada perkara yang datang secara mendadak tanpa diduga. Yang mana kadar masa tempoh yang diperlukan untuk perkara mendadak itu tidak melebihi 3 hari. Maka boleh berlaku begitu berkali-kali dan dijumlahkan maksimumnya sampai 18 hari. Sebagai contoh, saya pergi ke KL. Nak niat untuk tinggal 3 hari. Saya status masih musafir. Tiba-tiba na'udzubillah, dengan sebab 3 hari itu, tiba-tiba baru nak balik bergerak, aksiden berlaku. Pecah lampu kereta. Wallahualam, na'udzubillah min zalik. Tiba-tiba saya pergi ke kedai kereta. Dia kata kereta awak ni dalam Malaysia cuma ada satu saja. Contoh sajalah. Jangan tanya kereta apa. Mungkin kereta sorong. Tapi ceritanya dia kata lampu ni saya kena order 3 hari. Maknanya 3 hari menunggu order lampu ni tanpa dijangka. Maka 3 hari yang kedua, iaitu 6 hari ni, saya boleh jamak dan kasar. Tiba-tiba hari ketiga, lampu pun sampai. Maka tokek bengkel tu pasang, rupanya salah saiz. Betul. Mungkin salah order. Kemudian dia perlu order tambah lagi 3 hari. Ini sebagai contoh saja. Tapi maknanya pertambahan tu 3 hari dan ke bawah. Katalah dia kata, ini kita kena duduk kat sini, kita kena settlekan masalah ni 3 minggu. Automatik ketika itu selesai, jamak dan kasar. Kerana kita tak ada peluang untuk sampai 18 hari yang tanpa dijangka tu tak ada. Tapi kalau 3 hari, kemudian salah saiz 3 hari, kemudian tiba-tiba bengkel terbakar 3 hari, contoh sajalah. Maka maksimumnya adalah 18 hari dan sampai 18 hari batas itu, maka jawapannya, ini pernah berlaku kepada baginda Nabi ketika dalam keadaan tidak ketentuan sama ada boleh bergerak atau tidak, dalam keadaan yang tanda tanya dan ada banyak berita, khabar berita baru dan tindakan baru. Jadi maksimum adalah kepada yang namanya 18 hari. So maksimum 18 hari lah. 18 hari. Dengan jangkaan 3, 2, 3, 2, 1 dan sebagainya. Maksimum 3 tapi 3 hari ke bawah lah. 3 hari ke bawah. Urusan mendadak yang tanpa dirancang dan tanpa diduga. Baik, ada satu lagi soalan sebelum kita sebenarnya kalau kita buka kepada sidang penonton ni memang soalan menderu ni masuk kan. So masing-masing ada itinerary masing-masing, itinerary program masing-masing. Betul. Tapi ada satu soalan ni, dia pergi ke KL, nak stay ke KL 5 hari. 5 hari. So dia dah tahu 5 hari. Sebenarnya dah ada jawapan dah kalau dia tahu name tag dia tadi kan, status. Name tag. Nak stay KL 5 hari. So dia kira-kira dia kata 3 hari pertama tu dia nak jamak dan kasar. Bakinya 2 hari dia sembahyang macam biasa. Adakah boleh perkara itu berlaku? Tentang cara mengira 3 hari, lain cerita. Tentang bagaimana untuk mengenal status, itu satu perkara. Baik. Sekarang nak cara kira 3 hari. Cara mengira 3 hari adalah bahasa percakapan 5 hari. Saya nak stay KL 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Itu bahasa percakapan 5 hari. Tapi bahasa musafir dia dikira sebagai 3 hari. Kerana Isnin saya baru bergerak petang, nanti Jumaat tengah hari dah nak balik. Jadi bahasa percakapan 5 hari, bahasa musafir dia adalah 3 hari. Let's say kita kata contoh yang lebih memudahkan kita faham. Iaitu kita nak pergi ke KL, rumah abang ipar kita selama 10 hari. Biar nampak secara jelas. Bila kita nak pergi KL secara tempoh 10 hari berada di sana, maka status diri kita ketika sebelum keluar dari rumah, status kita adalah mustautin. Belum boleh jamak dan kasar. Keluar daripada rumah, mustautin. Sampai kepada sempang traffic light taman, mustautin. Sampai kepada masjid taman kita, mustautin. Maknanya, dekat masjid belum boleh jamak kasar. Dia bukan soal masjid. Masjid ke tak masjid ke, sempang ke, traffic light ke, masih dalam sempadan mukim kita. Baik. Bila keluar saja daripada sempadan mukim secara sempadan, barulah ketika itu status kita bertukar menjadi musafir. Sekarang kita dalam perjalanan boleh
Bila sampai dekat KL yang kita nak stay 10 hari tadi, dia bukan bermakna kita boleh jamak dan kasar 3 hari pertama. Faham. Bukan. Bukan itu cerita dia. Tapi dia adalah status kamu apa ketika berada di KL. Sejurus masuk ke sempadan mukim tempat itu. Contoh ceras tadi ya untuk senang. Masuk saja sejurus, kita dah niat nak duduk sana 10 hari. Status kita adalah seorang mukim apabila masuk mukim ceras. Dua perkataan mukim yang berbeza. Yang pertama status, yang kedua persempadanan kawasan populasi dan penduduk setempat. Jadi bila sepanjang 10 hari, jawapan dia sepanjang 10 hari itu saya tidak boleh jamak dan kasar. Tapi selagi belum masuk sempadan, kalau saya settlekan jamak takdim awal-awal boleh tak? Saya jamakkan takdim dan jamak kasar Zuhur Asar. Jadi bila saya masuk je pukul 3 petang, Asar dah tak payah semayang. Boleh saja. Yang penting selagi status kita adalah seorang apa tadi? Musafir. Bila dah mukim, jawapan dia tak boleh. Dan begitulah kita sepanjang KL. Dan kemudian keluar status musafir balik dan kembali nanti masuk sempadan Tampoi sebagai contoh di Johor Bahru ni, maka kita kembali yang namanya mustafid. Soalan terakhir yang ringkas. Baik. Sebelum sampai ke ceras, diselesaikan jamak takdim. Ada orang yang seboleh-boleh sengaja memberlampatkan supaya selesai sembahyang dia. Tapi ada orang yang rajin pula. Jamak takdim, Zuhur Asar selesai. Sampai dekat ceras, Asar belum masuk. Sampai dah check in semua, dah menginap semua, azan asar berkumandang. So, kategori dia dah selesai dah sembahyang dia sebenarnya. Kalau tak sembahyang asar pun okey juga. Tapi macam mana kalau dia nak, ada yang rajin pula, nak menyertai sembahyang asar pada masa itu? Kalau dia sembahyang tu berjemaah, boleh saja. Harus saja. Kalau sembahyangnya tidak berjemaah, tak ada tuntutan. Seperti mana yang bukan pada jamak dan kasar. Okey. Kalau bukan pada jamak. Hanya kerana ada jamaah yang nak didapatkan rebut dan pahalanya di situ. Baik. Jadi sebagai kita dah sebenarnya banyak kita bincangkan pada sembang-sembang pada kali ini. Dan tajuk ni sebenarnya kita dah letak situasi ni ada masalah macam ni, letak situasi macam ni masalah macam ni. Tapi paling penting sebenarnya pada ketika nak bermusafir, hatta kita musafir sendiri pun sebenarnya kita mesti dah tahu dah kita nak ke mana, berapa hari. Dan sebab itulah salah satu berkat musafir ni adalah kita sentiasa mengingatkan diri kita tentang solat sebenarnya. Solat di mana, dan permusafiran itu sebenarnya salah satu anjuran yang pernah dibuat oleh zaman Rasulullah dan para sahabat. Dan itu sebenarnya ada banyak ilmu yang tercetus dengan sebab permusafiran itu. Jadi dalam jangka masa yang sederhana ni, Al-Fadhil Ustaz ada pesanan? Sebagai kesimpulan dalam perbincangan ringkas kita pada kali ini, saya fikir saya sangat mengalu-alukan komitmen, kesungguhan dan keprihatinan masyarakat tentang jamak dan kasar, kerana sama ada mereka sudah cukup faham ataupun belum sepenuhnya faham, tetapi semuanya berpaksikan kepada sifat dan sikap mengambil berat tentang urusan solat. Dan mudah-mudahan itu sebagai jalan menuju kepada kesempurnaan dan penerimaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, itu kesimpulan ringkas pesanan pada Al-Fadhil Ustaz Eliin, dan kita rasa sembang-sembang kita pagi siri yang kelima kali ini macam ada banyak manfaat yang kita dapat. Dan kami sangat mengalu-alukan sebarang komentar daripada para penonton. Kalau ada sebarang persoalan boleh tinggalkan di ruangan komen, dan insya-Allah kami akan cuba sedaya upaya untuk menyediakan ringkasan jawapan. Dan dalam banyak siri permusafiran, musafir ibadah ke, pergi melancong ke, atau apa-apa juga destinasi yang kita tuju, pastikan lampiran ibadah tentang solat jamak dan kasar ni mesti menjadi panduan dan keutamaan yang perlu kita faham sebaiknya. Pergi umrah, ibadah umrahnya betul, tapi solat jamaknya tak settle, masalah juga. Pergi melancong, destinasinya semua dapat dihadam dengan baik, solat jamaknya dan kasarnya tak selesai. Benda tu benda paling asas dalam supaya dalam mana juga kita pergi, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak terputus. Terima kasih sekali lagi pada Al-Fadhil Ustaz Eliin dapat sama-sama dengan kita pada kali ini. Mudah-mudahan nanti ada siri sambungan yang akan datang. Kalau ada komentar daripada penonton, kami mahukan siri kedua, nanti insya-Allah kita cuba adakan siri kedua berkaitan tentang tajuk yang hangat diperbahaskan mengikut situasi dan pemahaman yang berbeza-beza, tapi mudah-mudahan dapat manfaat dan dapat digunakan dalam
perjalanan permusafiran kita. Jangan lupa ikuti Waqaf An-Nur menerusi Facebook kami, Waqaf An-Nur di Instagram dan TikTok, sebarang hebahan aktiviti dan juga makluman untuk menjadi keahlian di Waqaf An-Nur dan juga produk-produk yang kami tawarkan dalam hibah lil waqaf untuk sama-sama kita ambil bahagian di Waqaf An-Nur. Terima kasih sekali lagi atas penglibatan bersama dalam sesi pada kali ini, sembang-sembang bagi siri yang kelima, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada sesi akan datang. Waqaf An-Nur, setiap wakaf menjana kebaikan. Saya sudahi dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami Waqaf An-Nur. Share dan bagi kami like.